Kalau tuan-tuan ikut ceramah Ustaz Kazim pun bisa cerita benda yang lebih kurang sama. Doktor pun kata, you percaya black magic? Doktor India pun kata, tiba-tiba jatuh sakit, tak boleh bergerak. Tu saya jumpa askar, dia naik-naik pangkat terus, lumpuh terus satu badan, naik-naik pangkat, paralysis terus. Masuk hospital, doktor cek macam-macam, tak tahu sakit apa. Lah kali doktor nak ambil ayam tulang belakang, nak tahu sakit apa. Setiap kali dia ajak kat seseorang sihir ni, dia kata apa? Innama nahnu fitnatun, kami ni ujian ya, kami ni nak test hampa ya, kami ni mai Allah Ta'ala hantar bagi ilmu kat kami ni sebagai satu ujian. Fala takfur, jangan kamu kufur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Pengerusi Korea Ustaz Yusuf, seterusnya barisan jawatan kuasa, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan guru, para asatidah, sahabat kita daripada Abu Khadijah Studio, seterusnya tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi diri kita, lindungi ahli keluarga kita dari segala yang memudaratkan kita, sama ada perkara tersebut datang daripada mudarat penyakit maupun mudarat daripada kalangan makhluk-makhluk ghaib. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita masa yang cukup lama untuk kita berehat di rumah, kan? Sehingga kan kita rindukan rumah-rumah Allah, kan? Selama lebih kurang kat 3 bulan kono kita berhenti rehat sat, kan? Tak main surau masjid, kan? Masa hari tu tak boleh main tu, banyaklah duk sebut dalam Facebook lah, dalam WhatsApp lah, bila surau nak buka lah, apa masjid nak buka bila. Tapi bila masjid surau dah buka, mereka duk macam tu juga, kan? Hak mai tu alhamdulillah, hak mai tu bagus lah, kan? Hak duk riuh tu yang heran tu, riuh ya. Dah buka tak nampak apa pun. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka dan kita semua insya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ni tuan-tuan perasan tak? Malam ni bermulanya satu malam yang hebat, kan? Satu malam yang hebat. Tuan tahu tak malam ni malam hebat ni? Malam ni adalah hari permulaan bagi hari yang terbaik di dunia ni. Hari yang terbaik di dunia bermula malam ni. Tuan perasan tak ni? Semua keadaan ni perasan kan? Nabi SAW sebut dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari yang terbaik, paling utama di dunia adalah hari 10 awal Zulhijjah. Ini bermula dia. Kalau siapa yang masuk korban, siapa yang masuk panggung korban, maka bermula malam ni lah dia tidak dibenarkan untuk potong rambut dan juga sebarang bulu di badannya dan juga kuku, tak boleh potong. Nah, dan perkara ini bukanlah haram, tetapi makruh sahaja. Makruh ni maksud apa? Kalau kita tinggal dapat pahala, kalau kita terbuat tak ada kena apa-apa. Maknanya kalau dia terpotong kuku, dia terputih rambut kan, contohlah
mai hari Jumaat nanti berapa Zulhijjah? 1 2 3 4 ni kan 4 Zulhijjah tu. Dia Jumaat selalu dia potong kuku. Dia pergi potong kuku. Habis potong kuku baru teringat, Allah, ustaz kata kalau orang masuk korban tak boleh potong kuku. Saya pergi potong kuku. Telefon ustaz. Assalamualaikum ustaz, ni nak tanya soalan ni. Saya ustaz ni ustaz, saya pergi potong kuku. Mana cerita ni? Ni jawapan dia siap-siap. Belum dia tanya, dia jawab siap-siap. Jawapan dia makruh saja, tak ada dosa apa, tak ada kena qada balik ke apa, tak ada. Jangan duk risau. Kalau dah terpotong, buat macam mana? Siapa yang kena pergi duk taruh rambut, taruh janggut, kuku pun kena taruh tu siapa? Siapa Nabi suruh buat gitu? Siapa gagak? Selalu ustaz duk cerita Nabi larang, Nabi melarang bagi sesiapa yang masuk korban tu untuk memotong rambut, potong kuku dan sebagainya. Sebab apa Nabi suruh? Itu jarang orang sebut. Betul tak? Ni kalau tuan-tuan buka lagi kitab fiqh ada cerita. Antara ada kitab tu nama kitab Jawi, Sabilal Muhtadin. Dia kata apa? Dia kata hikmah yang Nabi suruh buat lagu tu sebab Nabi nak semua itu tubuh badan kita bermula 1 Zulhijjah tu sampai kepada hari sembelih. Sampai kepada hari sembelih mendatang tu, lepas mendatang tu sembelih baru kita boleh potong. Jangan taruh sampai setahun pula. Ada juga orang tanya, ustaz, nak kena taruh daripada awal tahun ke? Sudah. Kalau daripada awal tahun sampai hari kurban apa jadi? Jadi eliket. Tu dia. Ada orang tanya tu dia silap faham, dia duk ingat. Kalau dia niat pada awal tahun, dia awal tahun dia kena simpan lah. Dia jenuh. Kuku kena panjang punya. Hantu kat 5. Bukan lagu tu. Mula 1 Zulhijjah. Habis bila? Habis bila sembelih. Jadi ulama kata hikmah dia ialah nak kuku, rambut, bulu-bulu badan kita ni semua jadi saksi untuk sembelihan tersebut. Sebab tu selepas sembelih ya boleh potong dah. Selepas sembelih dah boleh potong dah. Tu kena faham elok. Ni banyak ustaz tak cerita. Ustaz cerita Nabi tak bagi ya. Tapi benda tu adalah makruh sahaja kalau kita potong. Kalau tak potong dapat pahala sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ingat tu jangan duk silap faham lah. Baik, dan 10 hari ini hari utama untuk kita bertakbir, untuk kita melakukan puasa sunat. Dan Nabi Allah sebut dalam Quran wal fajri, dan Allah bersumpah demi fajar, walayalil ash, dan demi malam yang 10, iaitu malam-malam ni. Malam-malam ni hebat tuan-tuan. Pasal apa 10 Zulhijjah ni hebat? Pasal dia kumpul semua amalan yang tak ada pada bulan lain ada pada bulan ni, ada pada 10 hari ni. Dalam 10 akhir Ramadan pun tak ada 10 amalan yang banyak macam mana ada dalam 10 hari ni. Sebab tu dia yang terbaik di dunia, hari yang paling baik di dunia 10 hari ni. Sebab apa? Dalam dia terkandung zikir pada Allah, bertakbir, baca Quran, puasa sunat. Kecuali pada hari 10 hari bulan lah, hari raya jangan nak puasa pula. Yang paling afdal 9 tu hari Arafah tu puasa. Dan sebelum dia Tasu'a, Asyura, puasa tu afdal. Dan terkumpul pada tu apa? Terkumpul pada tu haji. Ibadah haji ada dalam 10 hari ni. Betul tak? Ada wukuf, ada semua kan 10 hari ni. Kemudian ada ibadat korban yang juga tak ada dalam bulan lain. Jadi 10 hari ni semua ibadat yang hebat-hebat, spesial yang tak ada dalam bulan lain dan tempoh setahun. Sebab tu bulan-bulan ni 10 hari ni antara yang terbaik. Nabi sebut antara Nabi sebut yang paling baik di dunia. Jadi sebab tu kalau kita boleh berbanyak amal soleh, berbanyakkanlah. Mudah-mudahan Allah Taala rahmi kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala golongkan kita dalam golongan orang yang memperbanyakkan amal baik pada 10 hari ini, memberi kita kekuatan untuk membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, serta tidak lupa untuk kita berpuasa pada hari yang ke-9 dan 8. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Di malam ni mungkin yang terakhir kot saya baca kitab ni di sini. Dan tajuk pada malam ni insya-Allah kita akan baca tentang ahli sihir dalam pandangan Islam pada muka surat 145. 145 ahli sihir no? Ahli sihir. Sihir ni benda tak nampak tapi ada.
Ada orang tak mau percaya. Kalau kita sebagai Muslim kena percaya. Sebab apa? Sebab sihir cerita dalam Quran. Sihir cerita dalam Al-Quran. Sebab tu kena percaya. Bahkan kalau doktor bukan Islam sekalipun, dia pun percaya kata ada benda ni. Pernah saya jumpa satu orang ni, dia batuk kering keluar darah. Batuk kering keluar darah. Lepas tu pergi kat hospital. Doktor ingat dia kena penyakit TB ke, ada batuk kering ke apa. Doktor bagi ubat lah, bagi ubat macam-macam lah. Bagi antibiotik, bagi ubat yang paling kuat. Doktor kata lepas kalau you makan ubat ni, mesti you punya darah tu stop. Tapi lepas dia makan ubat paling kuat tu, darah masih keluar lagi. Darah masih keluar lagi. Doktor pun heran. Doktor panggil dia mai. Doktor kata, kalau ikut saya punya ilmu lah, saya punya pelajaran, saya punya kajian lah, tu pakar India, doktor pakar. Dia kata apa? Ubat yang saya bagi tu sepatutnya dia memberhentikan darah. Tapi sekarang you masih berdarah, masih batuk, masih keluar darah. Ini ya, you pergi carilah mana-mana Tok Bomo ke ustaz ke, you pergi ubat. Ini bukan pesakit hospital yang doktor India pakar, dia percaya. Bukan senang. Dia pun percaya. Sebab benda ni memang ada dan wujud dan boleh mematikan orang. Kalau tuan-tuan ikut ceramah Ustaz Kazim pun bisa cerita benda yang lebih kurang sama. Doktor pun kata, you percaya black magic? Doktor India pun kata begitu. Benda memang ada dan memang boleh buat. Memang dahsyat. Baik. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita semua tak ada masalah. Kita semua ni percaya belaka dah. Tapi ada orang yang kurang percaya benda ni. Baik. Ahli sihir pada pandangan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Sihir ni lama dah, daripada zaman Nabi Sulaiman ni. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir. Walakinna asyayatin kafaru, akan tetapi syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nas as-sihr, mereka mengajarkan manusia itu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan oleh dua orang malaikat di negeri Babil. Babil ni kat mana? Babil ni di Iraq, Babylon. Dia duk kata ada tempat apa, taman tergantung dunia tu kan. Situlah bermulanya sihir. Diajar oleh dua malaikat, nama dia apa? Harut Marut. Dapat kat orang Melayu jadi Karut Marut hang ni. Harut Marut. Cerita Harut Marut ni banyak Israiliyat, banyak cerita daripada Israel. Israiliyat ni maksudnya cerita-cerita rekaan daripada Bani Israel, pada orang Yahudi. Dan cerita yang tepat, yang disaringkan oleh ulama, cerita Harut Marut ni, mereka ni adalah orang baik sebenarnya. Mereka ni adalah dua orang manusia biasa yang baik. Dia bukan malaikat. Kalau malaikat kita tak nampak dah. Dia tak? Tuan-tuan dalam masjid ni boleh beritahu siapa yang nampak malaikat ni kat tangan. Tak ada anak, kalau malaikat kita tak nampak dah. Melainkan dia kena turun menjelma jadi manusia pun nampak. Yang sahabat nampak malaikat Jibril mai tu, dia mai dalam rupa manusia. Baik. Jadi Harut Marut ni, ada ulama sebut dia ni, yang ni hak saya mengaji lah, saya mengaji ni. Guru saya cerita dalam ulama telah menyaringkan cerita ni, dan mereka kata sebenarnya Harut Marut ni manusia yang terlalu baik sampai orang panggil dia ni malaikat. Dan mereka mengajarkan manusia ni sihir. Tapi dia kata, disebutlah ni, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula
Innama nahnu fitnatun fala takfur. Setiap kali dia ajak kat seseorang sihir ni, dia kata apa? Innama nahnu fitnatun, kami ni ujian ya. Kami ni nak test hampa ya. Kami ni mai Allah Ta'ala hantar bagi ilmu kat kami ni sebagai satu ujian. Fala takfur, jangan kamu kufur. Jangan kamu kufur. Sebab tu ada pendapat ulama kata boleh belajar sihir tapi jangan beramal. Tapi saya pun tak setuju dengan pendapat ni lah. Bukan tak setuju. Kalau boleh kita elaklah belajar. Sebab kalau tuan-tuan belajar sihir, dia mesti nak guna punya. Kan? Kalau belajar mesti nak try lah. Jadi tak jadi kan? Macam budak-budak tu lah. Zaman budak-budak tu kan, dia ajak main spirit of the coin lah apa kan. Lepas tu pergi try malam-malam. Jom malam ni kita try buah kertas apa semua main. Lepas tu dia bergerak. Seronok. Lepas tu dia tak mau balik. Dia minta darah apa semua. Baru tahu kan. Habis dia rasuk satu sekolah. Kacau. Baik. Itulah. Sebab tu lebih baik jangan belajar langsung. No? Kalau belajar dia memang nak try. Baik. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu dapat menceraikan suami daripada isteri dia. Sihir ni dia nak buat bagi suami isteri berpisah. Baru ni ada satu sahabat main cerita masalah isteri dia tiba-tiba jadi baran, isteri dia tiba-tiba emosi berubah, isteri dia tiba-tiba sebulan dua ni sakit tapi tak tahu sakit apa. Pergi doktor test macam-macam tak jadi apa. Last sekali doktor test, doktor kata last sekali dia kata dia punya sistem imun badan meningkat 400%. 400%. Bacaan meter dia punya imun tu 400%. Imun badan kita ni dia tak akan meningkat tiba-tiba tau. Saja-saja dia nak naik tak ada. Doktor kata doktor pun tak tahu pasal apa tapi dia naik. Dia kata sebab sistem imun ni naik, dia pun memakan badan kita yang lain, menyebabkan seolah-olah macam penyakit dia lah. Macam tu doktor kata. Imun badan ni dia tak naik ikut suka tuan-tuan. Melainkan ada serangan yang tak nampak. Sihir dia jadi emosi tak terkawal satu lagi muka bengkak, satu lagi dia belahak. Angin 24 jam angin. Makan kau tak makan kau duduk belahak. Ni ciri-ciri dia tu, tanda-tanda orang tu disihir. Pelik. Akhirnya lepas rawatan, lepas kita ruqyah dan sebagainya, bagi muntah, alhamdulillah sembuh, alhamdulillah dengan izin Allah lah. Baik. Jadi itu antara kegunaan sihir. Nombor satu, dia memang pisahkan suami isteri. Memang nak bagi pisah. Baik. Ada sahabat saya rawat tu lagi teruk. Doktor X-ray dalam perut dia ada paku, ada tu perempuan menyabuh kat tudung tu, duduk dalam perut. Doktor kata, you gila kah? You makan ni kah? Doktor kata dia makan. Mana dia makan? Sihir pun masuk. Bila dia duduk, perempuan ni duduk dekat dengan suami dia, jadi. Bila dia berpisah, tak jadi. Okey, sihat perempuan ni. Rupanya orang tu sihir nak bagi berpisah. Nak pisah sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Tuan, akhir zaman ni no, macam-macam berlaku. Baik. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka itu, iaitu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan sebenarnya benda itu berlaku pun Allah yang izin. Kadang-kadang Allah izin benda itu berlaku bukan bersebab nak kita dekat dengan dia. Kadang-kadang kita ni leka, lalai, semayang, sunat kurang, baca Quran kurang. Bila orang tu kena penyakit macam ni, baru dia start rajin nak baca. Dia tak? Ada orang sampai akhirnya dia rajin baca Quran dan akhirnya dia jadi guru Quran. Asbab apa? Mula-mula tu dia kena gangguan, dia kena sihir orang. Kan, dia berubah, akhirnya ustaz bagi amalan, suruh amal. Bagi amalan. Sebab tu kalau berubat, ustaz bagi amalan, kita kena buat. Sebab perawat ni dia merawat sikit ya. Yang penting tu pesakit tu dia kena ubat diri dia sendiri. Kalau tidak, pergi mana pun payah.
Duk tak lega situ lah. Baik. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan demi sesungguhnya mereka telah yakin bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalaulah mereka mengetahui. Surah Baqarah ayat 102. Jadi orang yang buat sihir ni, dia telah tukar apa yang Allah beri kepada sihir, dan mereka tak adalah keuntungan pada akhirat esok, mereka paling rugi. Dalam Nabi sebut dalam hadis tu, kalau kita baca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, di antara dosa yang paling besar, sihir. Dia setara dengan aku walidain, syirku billah, syirik pada Tuhan, dan hakam mak bapak. Sihir ni sama taraf. Sebab tu kalau ada siapa terlibat dengan benda ni, minta bertaubat awal-awal, taubatlah insya. No. Baik, dia sihir ni macam-macam bentuk dia main. Macam-macam bentuk. Di antara bentuk-bentuk sihir lagi, ini tak ada dalam kitab lah, saya sebut lah. Yang tadi disebut sihir perceraian. Satu lagi sihir nama dia sihru mahabbah, sihir guna-guna. Kita panggil guna-guna. Dia nak bagi orang suka kat dia, dia pergi ambil minyak lah, macam-macam lah, minyak dagu lah, apalah, dia calik orang tu, calik orang ni, jadi haru biru ni. Kalaupun dia dapat berkahwin sekalipun, kan, kerana minyak dagu atau minyak pengasih tadi tu, nanti apa akan jadi? Anak-anak jadi masalah ni. Anak-anak jadi degil, tak mau semayang, payah baca Quran. Baik. Kemudian ada sihir takhjil, sihir silap mata. Yang ni yang digunakan oleh setengah silap mata. Silap mata tak ada masalah sebenarnya. Silap mata ni ada main, dia buat main kad bagi hilang apa semua. Itu triknya, itu tak ada masalah. Ni melibatkan pemujaan dan sebagainya kan. Potong perut putih dua, masuk tembus tembok Cina, tembus belah sana. Ni pelik ni no. Potong kaki putih bila duduk jalan pula ni. Ni pelik ni. Ke mana? Benda-benda begitu kalau melibatkan pemujaan, itu dipanggil sihir at-takhdil. Kemudian sihirul junun, sihir gila, buat bagi orang tu jadi gila. Ni pun ada orang kena. Kesian kadang-kadang kena gitu, sampai dia akhirnya terus jadi gila terus. Kemudian sihirul khumul, sihir bagi letih, lesu, nampak tak larat, mandor, lama-lama mati gitu lah. Nak pergi kerja tak larat, nak pergi kerja lembek, nak pergi, ada ustaz-ustaz kena nak pergi ceramah pun jatuh, dia bagi letih, tak larat. Bila kita nak buat kerja kita jadi tak larat. Ada orang menega, kan, menega nak pergi buat menega, terus dandan tak larat. Dia kerja potong kain, bentukan jahit lah, nak gang gunting potong lah, dandan lembik tangan, duduk saja tak ada apa. Dia buat pergi letih. Ni bahaya orang. Kemudian sihiril hawatif, sihir bisikan, dia main bisik suara-suara macam-macam. Kemudian sihirul marid, sihir penyakit, kena sakit, tiba-tiba jatuh sakit, tak boleh bergerak. Tu saya jumpa askar, dia naik-naik pangkat terus lumpuh terus satu badan, naik-naik pangkat paralysis terus. Masuk hospital, doktor cek macam-macam, tak tahu sakit apa. Lah kali doktor nak ambil air tulang belakang, nak tahu sakit apa. Lepas tu kebetulan dia duduk sebelah katil pak mentua saya. Saya pun tanya, awak ni siapa masuk hospital ni, muda lagi, kurus ya. Sebulan 2 bulan lah, tak makan tak minum apa. Makan juga sikit-sikit betul kan. Dia kata tak tahulah bang, sakit dia tak, tapi tak boleh buat, tak nak cakap macam mana tak tahu. Tangan kaki semua tak boleh bergerak dia tak boleh bergerak. Tak apa noh bang, adik tu saya try baca ruqyah dia. Baca tu. Dia ketak ni. Dia dah. Dia kata kat adik, ni adik ni bukan hebat sini ni. Di keluarga mai habaq kalau keluarga buat keluar.
Pergi berubat di tempat adik main benar dia tak, main Perak pergi duduk hospital sini Pening, lama orang contoh ni 10 tahun kakak balik Perak, pergi cari ustaz, saya bagi nombor telefon ustaz ni pergi berubat sana saya tak boleh tulis bacaan ni, kalau saya baca sampai habis ni saya pergi adik menjerit kat sini habis kacau satu hospital riuh rendah kan. Lepas tu baru dia cerita, abang kadang-kadang saya duduk saja-saja ni ada benda timbul kat badan ni, dia jalan betul hilang, timbul kat badan ni jalan dia hilang, benda tu duduk gerak dalam badan dia. Jin yang bagi rosak saraf dia tu duduk dalam badan. Jin tu menyebabkan saraf dia rosak semua kan, dia tutup suis saraf tu, kawan tu tak boleh bergerak. Lepas tu saya tanya guru saya apa dia tu, dia kata tu benda yang mereka puja, bila dia puja dia main, dia kata bila benda tu jalan sakit dah, jalan sakit benda tu jalan dalam tu kan. Allahu Akbar, sian muda lagi mau 20-an. Allahu Akbar. Baik, itu di antara bentuk-bentuk sihir. Di antara bentuk-bentuk di bawah sihir sakit ni ada juga sihir santau. Santau ni jenis macam jenis sakit juga, ada bagi sakit orang. Santau ni pun ada banyak jenis. Dan sihir ni berbeza dengan jin saka cerita lain pula. Dan tu nanti masa-masa yang lain. Baik. Ayat Quran di atas dalam kitab ni dia kata secara tegas menyatakan bahawa sihir itu kufur dan bahawasanya siapa yang melakukan sihir itu adalah kafir. Kalau tidak demikian, mengapa dalam ayat tersebut Allah mengemukakan ucapan Harut dan Marut yang berbunyi, sesungguhnya kami hanyalah cubaan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kamu kufur. Ni ada ulama hukum sebagai orang yang buat sihir ni kalau tak taubat, dia kufur lah, dia engkar kepada Allah. Jin Muslim, sahabat saya mengatakan percayalah bahawa orang yang melakukan sihir ni adalah kafir. Yang ni pandangan jin tu lah. Kafir maksudnya orang yang ingkar. Kafir ni tuan-tuan kena faham, kafara ni maksudnya ingkar, dia orang yang ingkar pada perintah Allah. Allah larang jangan buat, dia buat. Bahawasanya barang siapa mengerjakannya maka kafirlah ia. Penyihir, wahai sahabatku, mendatangkan syaitan dan jin dengan ucapan yang seluruhnya kufur dan syirik, dan perbuatan yang minimal biasa disebut sebagai perbuatan yang kotor, iaitu dia gunakan benda-benda yang tak elok dan perkataan-perkataan yang tak baik kadang-kadang tu untuk buat sihir ni lah. Selain itu dalam banyak hal sihir itu dilakukan dengan menggunakan perjanjian di antara si tukang sihir dengan jin ataupun syaitan yang dimintai pertolongan. Kadang diguna pemujaan tu, dipuja-puja dia hantar, macam-macam bentuk lah, banyak bentuk sihir ni. Pelik-pelik kadang-kadang. Kadang dia buat bagi busung, kembung perut. Kadang dia ambil binatang, dia puja binatang tu. Yang saya jumpa labah-labah, dia buatkan labah-labah. Dia ambil labah-labah tu yang bertelung, labah-labah yang ada telung. Dia ambil tu, dia puja labah-labah tu, lepas tu dia taruh di sungai yang ada pusat. Siapa kena sihir tu, kepala dia pening, tak tahu dah buat apa. Duduk tak ada pening, pening tu jatuh ke bawah, tak boleh nak buat apa. Bila kita saya tanya, dia kata pernah mimpi labah-labah dia lah. Dia lah tu, benda tu. Payah tu. Pergi hospital, doktor cek sihat dia ni, tak ada sakit apa, tapi dia pening, dia tak boleh buat apa. Nak bawa kereta tak boleh, nak buat apa tak boleh, dia pening tu. Jaga tu. Tapi bukan semua pening tu benda tu. Gitu, kira semua pening dah tu kacau. Pening sikit benda tu. Ada macam-macam penyakit lain. Ini salah satu yang kami pernah jumpa. Ni sihir ni jarang jumpa, tapi pernah jumpa. Baik. Dalam perjanjian tersebut, si tukang sihir mengakui pemilikan jin di atas dirinya, dan si jin boleh memerintahnya sesuka hati, dan orang itu harus melaksanakannya. Depa perjanjian dua depa tu, maknanya orang ni kena buat sesuatu, jin ni akan bagi sesuatu. Macam tu lah. Ikutlah dia minta apa kan. Minta yang golek apa kan. Kalau minta yang golek tak apa lah, senang kan. Dia minta benda-benda lain.
Dia minta benda-benda lain kan. Dia soalan jin ni macam-macam dia minta. Dia nak darah apa ke? Darah anak darah ke apa? Jenuh. Jin ni kau dia buat main. Kan? Tu yang jadi di sebuah sekolah tu saya pergi ceramah. Habis pergi ceramah tu 3 orang kena rasuk. Allah. Lepas tu dia berkata, dia bawa pergi makan tu, pandai. Dia penganjur ni bagus sekolah ni. Dia bawa pergi makan tu. Tengah dia makan, dia buat, "Ustaz, minta maaf tak, nak minta tolong." Minta tolong apa pula dah? Kita duduk kalut nak sembahyang Jumaat tu. Ada budak kena rasuk ni Ustaz ni. Saya Ustaz tolong boleh tak? Sudah kata. Tak apa dia tak apa. Makan nasi dulu kata. Buat satu kita makan dulu. Nak lawan perang dah makan dulu. Kalau lapar tak boleh lawan. Betul. Memang tuan-tuan, kalau lawan dengan jin syaitan ni, kalau tuan-tuan dalam keadaan lapar, tak larat, memang tak boleh lawan. Kita tak larat. Sebab lawan tu guna tenaga banyak. Memang tenaga banyak. Saya kau pergi rawat balik tu, baju ni basah habis kat dalam. Allah, macam berlari padang. Memang pakai tenaga banyak. Sebab tu tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz main merawat di rumah tu, kalau boleh jamu lah makan apa no? Tanya dia nak makan tak? Kalau dia nak makan, jamu makan. Memang tak larat. Memang tak larat. Saya kalau tak larat mesti tak berubah. Letih. Baik. Kemudian habis lepas tu rawat tu. Dia tanya dia pasal apa yang jadi ni? Dia kata Ustaz nak seminggu ni duk jadilah. Apa ke punca? Depa tengok dalam YouTube cerita di Korea apa tahu budak-budak sekolah duk main spirit tu, duk main tu coin tu. Tak apa. Tu panggil jin tu. Main sungguh dah pelong tu. Lepas tu dah main suruh dia balik, dia tak mau balik. Dia minta macam-macam. Sudah. Lepas tu dia pun lari. Dia takut tinggal benda tu lari. Lari dia mengamuk. Habis asrama dia kacau. Habis budak asrama yang main tu. Habis. Tapi dia pun kata sepanjang minggu tu duk jadi tiap-tiap hari dia dah tiap-tiap hari jadi. Tapi semua agresif, semua jenis melawan, menjerit, teriak-teriak. Tapi hari ni, hari ustaz main ceramah, semua baik-baik lah. Dia jadi juga, tapi dia teriak kan? Dia teriak ya. Saya pergi tanya, buat teriak teriak ada gitu lah. Jadi saya baik lah, masa tu ada seorang sahabat juga, ustaz sekolah tu, dia pun pandai juga. Jadi kami 2 orang lah, sebab yang kena tu 5 orang. Saya kalau nak sembahyang Jumaat macam tu, nak balik pergi sembahyang Jumaat, takut tak dan kan. Tapi sahabat tu ada, jadi cepatlah kerja sikit. Cepat. Baik, alhamdulillah. Tapi lagu tu lah, jin ni kalau buat perjanjian dengan dia, masalah, pening belah. Dan si jin juga akan melakukan apa saja yang dikehendaki oleh si tukang sihir. Jadi dia pakai kaedah give and take jugalah. Bukan kita saja pakai kaedah give and take, jin pun pakai kaedah yang sama. Dia give something, dia pun kena take something. Macam tu jin ni punya perangai. Lantas kalau si tukang sihir itu bermaksud membatalkan perjanjian. Dia tanya pula, ngarang buku ni tanya kat jin tu, kalau lah tukang sihir ni tiba-tiba saya nak cancel lah, tak jadilah. Tentu tak jadi. Maka kalau si jin atau syaitan yang melakukan ikatan perjanjian dengannya itu bakal menyiksa dirinya dengan membuatkan kedua batanya buta atau bahkan membunuhnya. Kadang-kadang bila batalkan perjanjian dia boleh buat sesuatu yang memudaratkan orang, termasuk dia bunuh jin ni. Kecuali jika si tukang sihir ni betul-betul bertaubat dan berpegang dengan ajar Allah Maha Agung. Kecuali dia pergi jumpa ustaz mana, dia pergi berubat, dia pergi buang ilmu dia tu. InsyaAllah kalau gitu bolehlah selamat. Kalau dia tak buang tu, takutlah macam-macam boleh berlaku. Sebab jin ni memang kalau dia ganggu kita sampai habis. Sampai habis. Kalau kita tak taubat betul, tak beramal betul, dia akan ganggu. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan padanya jika taubatnya memang diterima. Kalau dia taubat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah ampunkan segalanya. Baik. Kemudian bawah ni dicerita berkenaan kalau tukang sihir tu perempuan,
Kalau tukang sihir tu perempuan, dia akan minta supaya, jin tu akan minta supaya dia nak tubuh perempuan tu. Ini memang syarat-syarat jin lah, jin yang jahat-jahat mana. Baik. Dan dia masuk ke dalam rahim dan sebagainya lah. Kadang-kadang dia berupa macam manusia, dia melakukan benda yang tak elok pada perempuan. Baik. Kemudian dia kata, mari kembali kita berlihat pada persoalan perjanjian di antara tukang sihir dengan jin tadi. Cuba lihat, dia kata, apa yang ada padamu, katanya. Bagaimana pendapatmu tentang perjanjian ini? Tanya saya kepadanya, seraya memperlihatkan surat perjanjian sebagaimana tercantum di bawah. Dia ada gambar ni surat perjanjian lah. Wallahu a'lam. Dia tunjuk surat ni, dia ambil daripada satu kitab yang dikarang oleh orang lain, nama Muhammad Ja'far. Dalam buku dia tajuk As-Sihr. Jadi dia tunjuk buku ni betul ke ni, perjanjian seorang tukang sihir dengan wakil setan yang bernama Asmodeus. Dia kata, dengan kaget, jin muslim sahabat saya tu menjawab, tulisan yang terdapat di sini tulisan manusia, tapi stempelnya, copnya tu adalah stempel jin. Wallahu a'lam. Boleh jadi ada. Jin tersebut mempermainkan manusia. Stempel yang tertera di sini bukanlah stempel perwakilan iblis, bahkan bukan stempel ifrit, jenis yang paling perkasa. Ia merupakan stempel milik jin yang jahat biasa. Kalau aku bisa boleh bertemu dengannya, insya-Allah dengan kurnianya aku boleh membunuhnya. Maknanya hal ni perjanjian tipu-tipu ya. Manusia tu kena mohong. Memang kerja dia pemohong. Nabi abang dah, jin ni jenis mohong. Nabi abang pada dulu dalam hadis Nabi sebut, jin ni memang penipu je dia. Kan kisah yang jin tu curi kurma tu, sahabat tu tangkap, dia kata jangan tangkap aku, kan? Jangan tangkap aku buat pergi Rasulullah, aku ajarkan satu benda. Kalau hang baca ni, aku tak masuk rumah hampa, kawasan hampa aku tak main dekat. Baca ayatul kursi. 3 hari dia main debat macam tu. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, mana orang tu? Kamu tak tangkap ke kau main? Sahabat kata, aku tak tangkap pasal dia ajak aku satu benda, ayatul kursi tu. Lepas tu Nabi kata apa? Dia benar tentang ayat kursi tu, betul. Kalau ada gangguan di rumah kita, baca ayat kursi, manjin tak suka, dia akan lari pada rumah kita. Tetapi walaupun dia ni kadub ni orang bohong, pembohong kuat bohong. Walaupun dia kuat bohong, tapi hak tu betul. Dia kata hak tentang ayat kursi tu betul. Tapi Nabi abang dah sifat dia apa? Menipu. Dia menipu. Dia susah. Kalau kita buat perjanjian dengan orang suka putar alam ni, memang payah lah. Memang tak betul saja kan, kita betul kat dia semua. Tu masalah dia. Lepas tu jangan sekali-kali no. Kemudian bawah ni dia cerita pasal David Copperfield. Ni zaman saya kecil-kecil dulu, ni lah. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ni lah apa, ahli sihir mata yang guna sihir paling kuat zaman tu lah. Lah ni banyak orang, macam-macam orang. David Blaine lah, macam-macam orang. Lah ni hak terbaru lah, macam-macam. Pelik-pelik. David Blaine tu dia bawa keluar jantung dia. Bawa keluar. Macam-macam lah dah. Wallahualam lah, kata guru saya, tanda-tanda akhir zaman ni ahli sihir semakin banyak. Sebab mereka ni lah akan jadi pengikut Dajjal. Kan Dajjal akan muncul di Asfahan, Nabi sebut dalam hadis kan. Dajjal akan muncul di Asfahan bersama 70,000 Yahudi daripada Asfahan, pengikut dia. Siapa 70,000 ni? Pokok sihir mereka ni. Tu bahaya. Baik. Dia banyak lah. Ni dia cerita pasal David Copperfield banyak ni. Dia apa kata, dia jin muslim ni kata David Copperfield ni dia buat perjanjian dengan salah satu jin yang hebat lah, jin Ifrit yang kuat. Dan juga jin Ifrit tu ada beribu-ribu pengikut. Jadi pengikut jin ni lah yang bantu buat David Copperfield ni macam-macam lah.
kan? Angkat dia bagi terbang lah, bagi hilang piramid lah, apa dia buat macam dah pelik tu kan. Baik. Lepas tu dia tunjuk pula satu surat lagi. Ni tulisan jin ke? Dah ni bukan tulisan jin. Yang ni burung belakang. Ni burung belakang. Ni tak bukan dia, ni bukan tulisan jin. Baik. Habis dah noh. Ni habis dah. Tentang bab sihir, ahli sihir pada pandangan Islam. Jadi ahli sihir pada pandangan Islam ni adalah orang yang melakukan benda yang kufur. Kesimpulan dia noh. Yang kedua, orang ahli silap mata. Kalau silap mata saja tak apa, trik-trik itu tak apa. Jangan silap mata yang melibatkan perjanjian dengan jin, yang buat benda pelik-pelik, yang nampak sangat bersangatan lah, ajaibnya dia buat tu kan. Itu maknanya dia pakai sihir. Baik. Jenis-jenis sihir. Jenis sihir yang terkenal antara lain saya sebut tadi lah. Yang ni pun lebih kurang dia sebut. Sihir yang dimaksudkan menimbulkan saling benci antara suami isteri dan akhirnya bercerai. Kemudian diikuti oleh sihir yang mempertemukan laki-laki lain dengan isteri laki-laki yang pertama. Nampak? Dia pergi bercerai, dia nak bagi orang lelaki ni jatuh hati dekat perempuan bini orang. Pula bentuk yang lain, menghentikan sesuatu kegiatan, misalnya menghentikan kegiatan perdagangan bagi niaga tak laku, orang tak nampak kedai kan. Ini selalu orang tak nampak kedai, goreng pisang tak masak, minyak mendidih, minyak gulung tok goreng pisang tak masak. Macam mana jadi begitu kan? Goreng mi jadi benda lain. Goreng mi jadi cacing, macam-macam contoh. Atau menimbulkan citra buruk pada satu tempat dagangan sehingga menjadi kerugian. Dia buat macam buat bagi orang takut, pekerja takut, lari, pelanggan tengok muka benci, macam-macam. Yang termasuk dalam sihir ini adalah membuat seorang gadis sulit menemukan jodoh. Perempuan anak dara jadi payah. Orang main masuk Mina tengok muka huduh, nampak buruk, sehingga tak ada seorang lelaki pun datang melamarnya. Sihir jenis lain adalah sihir yang disertai dengan campur tangan jin atau syaitan yang menimbulkan sakit pada tubuh seseorang. Misalnya kelumpuhan tangan. Saya cerita tadi lumpuh. Tadi bukan lumpuh tangannya, suatu badan tuan-tuan. Sian tu. Kaki ataupun nyeri di seluruh tubuh. Rasa ngilu, rasa sakit rasa tubuh ni. Dan hati membengkak. Mungkin organ-organ, setengah organ tu dia sakit, dia bengkak dan sebagainya. Kadang kaki bengkak, tak tahu berapa. Dan tu saya pernah baca di Mesir satu Syekh Arab tu berubat. Dia tengok kaki makcik tu sakit, lepas tu dia berubat. Dia tanya jin yang duduk dalam kaki tu, "Kenapa yang masuk dalam kaki makcik ni?" Dia kata, "Masa aku duduk rehat dengan anak-anakku di lubang tandas," dia tahu, "makcik ni pituang yang hangat, mati habis anak aku," dia tahu. Aku marah tu, aku masuk dalam kaki dia, bagi rosak kaki dia. Lagu tu malah. Sebab tu nak masuk tandas baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nak tuang ayat panas ke apa, masuk tandas baca dulu baru tuang lah. Tidak, jin tak sempat lari. Dia tak sempat lari, kena ayat panas dia marah. Jadi saya rasa cukup duduk dekat tu sekadar itu saja. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Dan inilah kuliah terakhir tentang bab sihir dan jin. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi bermanfaat. Mohon maaf seandainya silap dan salah. Mudah-mudahan sekiranya ada kesalahan, saya harapkan teguran, dan mudah-mudahan tuan-tuan maafkan kesalahan saya. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.